School Leadership Community Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Encik Azman Safi'i, Pengerusi J Prisma, rakan-rakan fasilitator, Dr. Hajar Muhazian binti Muhammad Nur, Pengetua SMK Taman Molek Pasir Gudang, serta tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke e-tutorial modul 2 program TS 25 Negeri Johor Kohort 7. Saya Puan Ain binti Izzahar, SI Partners PPD Pasir Gudang akan menjadi moderator e-tutorial sepanjang 2 hari ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, kita bersiaran secara premier streaming dari Molek Creative TV, studio SMK Taman Molek Pasir Gudang yang juga merupakan naib johan studio terbaik Pusat Sumber Sekolah peringkat kebangsaan dan tahniah kepada semua warga sekolah SMK Taman Molek. Sesi e-tutorial ini dikendalikan oleh rakan elit SIP Negeri Johor yang diketuai oleh Encik Azman bin Safi'i, Pengerusi J Prisma, dan JPN Johor telah memberikan mandat kepada SIP Johor untuk mengendalikan tutorial ini. Baik, saya akan bacakan jadual e-tutorial sepanjang 2 hari ini, iaitu modul 2 menerajui kepimpinan, submodul 2.0 pengenalan dan imbas kembali, modul 1.0 dan submodul 2.1 pengupayaan pemimpin pertengahan yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Azali bin Atan, SI Partners, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi yang juga merupakan mantan penolong kanan SMK Taman Seri Saujana Kota Tinggi. Bagi submodul 2.2, interpretasi data pemacu transformasi, di mana di bawah submodul 2.2 ini akan terdapat 6 lagi submodul iaitu 2.21 pengenalan kepada interpretasi data pemacu transformasi. 2.2.2 rancangan pemajuan sekolah versus pintas. 2.2.3 ialah kitaran data. Untuk submodul 2.2.4 aplikasi data, 2.2.5 One Page Project Manager OPPM dan 2.2.6 Plan Intervensi Transformasi Sekolah Pintas. Dan untuk submodul 2.2 ini akan disampaikan oleh 2 orang penceramah. Untuk 2.21, 2.22, 2.23 akan disampaikan oleh Puan Rohaida binti Abu Khairi, SI Partners Pejabat Pendidikan Kota Tinggi. Beliau merupakan mantan pengetua SMK Taman Man Austin Pasir Gudang dan mantan pengetua SMK Ulu Tiram Pasir Gudang. Dan untuk submodul 2.2.4, 2.2.5 dan 2.2.6 akan disampaikan oleh Puan Rozita Manas, SI Partners Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang, dan beliau merupakan mantan pengetua SMK Taman Daya Pasir Gudang. Untuk submodul 2.3 kita biasa dengar perkataan PLC iaitu Professional Learning Community ataupun Community Pembelajaran Profesional. Dan untuk submodul 2.3 ini akan disampaikan oleh Encik Muhammad Ali bin Harun, SI Partners Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang. Dan beliau merupakan mantan pengetua SMK Sungai Tiram Pasir Gudang dan mantan pengetua cemerlang SMK Taman Nusa Damai Pasir Gudang. Baik, seterusnya ialah submodul 2.4 iaitu submodul yang akhir
rumusan dan tugasan, dan untuk submodul 2.4 ini akan disampaikan oleh Puan Haslina binti Johar, SI Partners, Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru. Beliau merupakan mantan pengetua SMK Sultanah Engku Tun Aminah Johor Bahru dan juga merupakan mantan Jemaah Nazir Negeri Johor. Baik, tutorial diteruskan untuk submodul 2.0 dan 2.1 iaitu pengupayaan pemimpin pertengahan dan juga pengenalan dan imbas kembali modul 1 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Azali bin Atan SIP Kota Tinggi. Kita jemput Tuan Haji Azali bin Atan untuk menyampaikan ceramah untuk submodul 2.1 2.0. Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Puan Ain Izhar selaku pengacara program. Yang berusaha, Tuan Pengetua, Tuan-Tuan Guru Besar, penolong kanan, Tuan-Tuan dan Puan-Puan peserta khusus TS25 kohort yang ke-7. Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati, saya Haji Azali bin Atan, SIP PPD Kota Tinggi, pada kali ini akan memulakan khusus untuk modul 2 TS25 bagi kohort yang ke-7. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan kerana telah menyelesaikan modul 1 dan tugasan yang telah diberikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum itu, kita akan imbas kembali modul 1 yang telah tuan-tuan lalui pada 12 April 2022 hingga 13 Jun 2022 yang lalu. Dalam modul 1, bawah tajuk bimbingan dan pementoran, tuan-tuan telah didedahkan dengan 1.1 dasar pelaksanaan TS25, submodul 1.2 kerangka TS25, submodul 1.3 hala 7 program TS25, submodul 1.4 pula berkaitan mengurus perubahan, submodul 1.5 berkaitan peranan pemegang taruh dan submodul 1.6 berkaitan bimbingan dan pementoran. Kami percaya bahawa tuan-tuan dan puan-puan telah memahami dasar pelaksanaan TS25, kemudian dapat menggambarkan hasrat sekolah TS25, dapat menetapkan hala 7 sekolah TS25 dan mengurus perubahan, menjelaskan peranan pemegang taruh dan menggunakan pendekatan coaching dan mentoring dalam pengurusan sekolah. Dari aspek yang menggambarkan hasrat sekolah TS25, kita lihat dari latar belakang pelaksanaan, program TS25 ini telah dapat kelulusan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mesyuarat Majlis Ekonomi bilangan 2 2015 pada tarikh 19 Januari 2015. Kelulusan ini telah dijadikan sebagai mandat untuk melaksanakan program transformasi sekolah 2025 yang juga dikenali sebagai TS25. Objektif pelaksanaan transformasi sekolah 2025 ini ialah untuk mengaplikasikan konsep dan amalan PDP terbaik dan berfokus di bilik darjah. Yang keduanya, membangunkan kepakaran dalaman menerusi latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi dan juga pembimbing kepimpinan. Yang ketiga, membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemanjadian murid. Dalam slide ini, program TS25 ini selari dengan matlamat PPPM yang akhirnya berfokus kepada
kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Ini boleh digambarkan menerusi konsep program TS25. Tunjang utama kepada program ini adalah untuk mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna. Persekitaran ini akan terhasil menerusi penyediaan dokumen standard yang akan diterjemahkan menerusi pedagogi dan akan diukur menerusi proses pentaksiran. Pembentukan pentaksiran ini juga perlukan sokongan guru yang berkualiti yang berperanan untuk melaksanakan pedagogi dan juga pentaksiran. Manakala pemimpin berkesan pula yang akan menerajui, membimbing dan mendorong warga sekolah dengan visi misi yang jelas. Manakala sokongan PIBG dan komuniti sama ada dari segi aspek keuangan, kepakaran dan moral kepada seluruh warga sekolah akan turut membantu elemen bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang bermakna. Gandingan ini pastinya akan dapat melahirkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, yakni yang akan membantu kepada kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Untuk memastikan hasrat tersebut dicapai, kepimpinan sekolah, tuan-tuan dan puan-puan perlu mempunyai kerangka pembangunan sekolah seperti yang digariskan dalam SKPM G2 menerusi aspek 1.1.1 dan 1.2.1. Ini bererti sekolah perlu ada perancangan strategik sama ada secara 3 tahun maupun 5 tahun. Kemudian sekolah-sekolah juga perlu ada pintas yang mana untuk tahun pertama dia dikenali sebagai fasa latihan, manakala tahun kedua dia akan dikenali sebagai fasa transisi dan pada tahun ketiga dikenali sebagai fasa pembudayaan dan kelestarian. Selain daripada itu, perlu ada sasaran iaitu hasil yang ingin dicapai oleh sekolah-sekolah dalam program TS25 dan kemudian ukuran-ukuran tertentu dia berdasarkan kepada matlamat strategik dan juga KRA sekolah, menggunakan input-input di sekolah, menentukan strategi dan inisiatif untuk mencapai matlamat dan melihat perubahan yang akan berlaku pada masa akan datang dan memberi kesan kepada sekolah kita. Baik, seterusnya dalam slide ini kita akan lihat penetapan hala tuju sekolah. Pendedahan tentang pemantapan hala tuju sekolah dilihat menerusi mindscaping yang boleh menggambarkan arah dan hala tuju sekolah yang diharapkan. Antara perkara yang diambil kira dalam membentuk hala tuju sekolah ini sama ada secara jangka pendek maupun jangka panjang, termasuklah yang pertamanya menentukan sasaran. Apakah sasaran yang kita hendak capai sama ada dalam masa jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian pengurusan sekolah harus membuat analisis persekitaran. Kita kenal pasti kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam persekitaran sekolah kita. Kemudian kita kesan apakah halangan atau cabaran yang bakal dihadapi semasa kita melaksanakan perancangan. Dan kemudian membuat persediaan berasaskan kepada keupayaan semasa. Kita ada TOB sekolah dan kemudian berdasarkan pada TOB sekolah, kita akan menentukan KPI yang kita harapkan. Seterusnya, kita akan laksanakan perancangan dan sekiranya terdapat sebarang halangan, kita akan melihat kepada pembentukan intervensi untuk mengatasi halangan-halangan tersebut. Selain itu, dalam mindscaping ini juga kita akan melihat tanda-tanda awal kejayaan dan sekiranya terdapat tanda-tanda kejayaan itu, pihak pengurusan sekolah seharusnya melaksanakan program-program pengiktirafan untuk meraihkan kejayaan tersebut. Seterusnya, untuk aspek mengurus perubahan,
Tuan-tuan dan puan-puan telah didedahkan dengan model perubahan kota yang mempunyai 3 peringkat, iaitu peringkat yang pertama berkaitan tentang iklim untuk berubah. Yang mana dalam membentuk iklim untuk berubah, kita perlukan kesegeraan. Kesegeraan untuk melaksanakan perubahan. Manakala yang kedua, kita bentuk satu pasukan untuk kita melaksanakan perubahan. Dan yang ketiga, cipta apakah visi yang kita nak capai melalui perubahan tersebut. Dalam elemen yang kedua pula, kita akan libatkan, mengupayakan seluruh warga sekolah. Dalam proses ini, dalam elemen ini, perkara yang penting ialah kita kena mengkomunikasikan visi. Kita kena kongsi visi bersama dengan semua warga sekolah agar mereka faham dengan apa yang kita nak capai. Kemudian kita cuba hapuskan halangan-halangan yang ada, lalu kita bentuk sasaran-sasaran yang kita harapkan. Dalam langkah yang ketiga pula, kelompok yang ketiga ataupun elemen yang ketiga, kita laksana dan lestarikan perubahan-perubahan yang kita dah lakukan. Makna kita kekalkan momentum perubahan-perubahan dan apabila sudah ada perubahan, kita budayakan perubahan tersebut kepada keseluruhan persekitaran dan juga warga sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk aspek seterusnya ialah tuan-tuan dan puan-puan telah pun didedahkan tentang peranan pemegang taruh. Dalam peranan pemegang taruh ini terdapat 2 elemen, iaitu elemen pemegang taruh dalaman yang terdiri daripada warga sekolah yang mempunyai peranan dari segi operasi dan juga pengurusan. Manakala satu lagi ialah pemegang taruh luaran yang terdiri daripada bukan warga negara, tetapi mereka ini boleh terkesan dan memberi kesan kepada organisasi. Contohnya seperti PIBG dan juga ibu bapa selain daripada NGO. Pemegang taruh juga boleh diklasifikasikan sebagai kelompok yang terlibat secara langsung dan ada juga pemegang taruh yang tidak terlibat secara langsung. Malah ada juga kelompok-kelompok yang kita anggap utama dan kelompok-kelompok yang memberi sokongan. Ada juga kelompok-kelompok yang bersifat aktif dan ada pula yang bersifat pasif. Ada juga yang kita boleh klasifikasikan sebagai memainkan peranan dengan mendalam dalam aktiviti-aktiviti sekolah dan ada pula yang lebih meluas. Dan ada di antara kelompok-kelompok ini yang melakukan dalam bentuk sukarela dan ada juga yang bukan sukarela dan ada yang mempunyai legitimasi dan ada yang tidak ada legitimasi. Baik, aspek yang terakhir yang telah didedah kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam modul 1 ialah berkaitan tentang coaching dan mentoring. Tuan-tuan dan puan-puan, pelaksanaan coaching dan mentoring sangat penting untuk membangunkan dan mengupayakan pemimpin pertengahan di sekolah serta guru-guru. Sebenarnya banyak teori dan juga pendekatan yang boleh digunakan semasa melaksanakan coaching dan mentoring. Tetapi pendekatan yang paling popular dilaksanakan di sekolah ialah pendekatan GROW, iaitu goal, reality, option dan juga way forward. Secara rumusannya, modul 1 ini telah memberikan pendedahan kepada kerangka konsep program TS25 dengan mengaitkan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Peranan pemegang taruh dan pemimpin pertengahan sangat dititik beratkan dalam melaksanakan program TS25. Oleh itu, untuk memperkukuhkan peranan tersebut, bimbingan dan pementoran perlu menjadi satu amalan yang biasa di kalangan warga sekolah di sekolah-sekolah TS25. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya akan memulakan pendedahan tentang modul 2 iaitu menerajui kepimpinan. Saya akan berikan sedikit pengenalan iaitu dari segi pelaksanaannya ialah tuan-tuan dan puan-puan masih lagi menerima pendedahan dan juga kursus melalui latihan dalam talian yang mana dia boleh diakses melalui D5. D5.
Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengikuti bahan-bahan khusus sepenuhnya seperti bahan-bahan bacaan, PowerPoint, video-video dan tugasan-tugasan yang dibekalkan menerusi Google Site. Tuan-tuan juga harus mencapai objektif khusus ini dengan jayanya. Dan tuan-tuan perlu ikut arahan-arahan yang terdapat dalam Google Site secara aktif. Selain itu, tuan-tuan perlu ikut segala penerangan dengan bermakna dan tuan-tuan perlu laksanakan tugasan dengan beretika untuk memastikan pengukuhan kepada kefahaman tuan-tuan dalam modul 2 ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam modul 2 ini, dimensi kompetensi yang ingin diketengahkan adalah berkaitan tentang membangunkan kapasiti, mengurus perubahan dan berfikiran strategik. Kandungan modul 2 ini terdiri pada 3 submodul. Submodul yang pertama iaitu 2.1 berkaitan tentang pengupayaan pemimpin pertengahan. Yang mana di dalam submodul ini kita akan lihat dari segi peranan pemimpin pertengahan. Yang kedua, bagaimana pemimpin pertengahan menggunakan kemahiran mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, bagaimana pemimpin pertengahan menggunakan kemahiran pencerapan dan maklum balas untuk pembangunan diri. Dan yang keempat, mengenal pasti potensi dan mekanisme pembangunan profesionalisme guru. Modul kedua pula berkaitan tentang interpretasi data, pemacu transformasi. Di dalamnya terdapat pergelaran data dalam transformasi sekolah. Selain itu, terdapat juga pendedahan tentang kitaran data, pengaplikasian data dalam penyediaan pintas, penggunaan pintas dan juga OPPM iaitu Pelan Intervensi Transformasi Sekolah dan One Page Program Manager serta penilaian status kemajuan intervensi TS25. Dan modul 2.3 pula merupakan berkaitan dengan pembudayaan komuniti pembelajaran profesional yang mana di dalamnya akan didedahkan tentang konsep PLC, proses pelaksanaan PLC, prosedur penggunaan alat kolaboratif PLC, perancangan, pemantauan, penilaian dan perekodan aktiviti PLC yang dilaksanakan. Dalam slide ini ya tuan-tuan dan puan-puan terdapat kandungan modul 2 iaitu 2.1 pengupayaan pemimpin pertengahan. Sebenarnya kalau dilakukan secara bersemuka ia akan memakan masa 4 jam. Manakala interpretasi data pemacu transformasi akan mengambil masa 12 jam. Dan juga yang ketiga pembudayaan komuniti pembelajaran dan profesional akan mengambil masa 6 jam. Sebenarnya, modul-modul ini telah dibangunkan oleh pakar-pakar daripada IAB, Institut Abidin Baki, yang diketuai oleh beberapa orang pensyarah-pensyarah. Antaranya termasuklah Dr. Tan Mizah, Tan Bici, Dr. Ekrim, anak perempuan Dia Chen dan juga Puan Hajah Norihan Azizan dengan dibantu oleh rakan-rakan mereka. Kita harus memberikan kredit kepada mereka ini yang telah membangunkan kandungan modul 2 ini dan semoga usaha-usaha mereka ini akan memastikan program TS25 akan mencapai matlamat yang diharapkan. Baik, tujuan membina submodul dalam modul 2 ini kita boleh lihat untuk 21 tujuannya ialah untuk kita membina keupayaan dan kapasiti pemimpin sekolah untuk mengupayakan pemimpin pertengahan dalam menggerakkan program transformasi di sekolah. Manakala submodul 2, poin 2, membangunkan kemahiran menganalisis dan menginterpretasi data dalam kalangan pemimpin supaya mereka berupaya memimpin dan memacu perubahan serta memantau, menilai dan menjajar tindakan penambahbaikan menerusi pintas dan juga
OPPM. Manakala objektif untuk 2.3 yang berkaitan dengan pembudayaan pembelajaran melaksanakan PLC dalam kalangan warga bagi meningkatkan kualiti PDP untuk memacu perubahan di sekolah. Sebenarnya modul 2 ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia selari dengan aspirasi TS25 iaitu mentransformasikan minda dan cara bekerja bagi bangunkan kapasiti sekolah dan manfaatkan sokongan profesionalis yang ada untuk kecemerlangan sekolah bagi melahirkan anak-anak yang mampu berdikari dan bermandiri dalam era globalisasi. Apapun, semua usaha ini akan disokong oleh 4 bidang keberhasilan dalam program TS25 iaitu pemimpin berkesan, guru berkualiti, persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna dan pelibatan komuniti. Ketiga-tiga submodul ini sebenarnya selari dengan cetusan minda mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Tan Sri Amin Senin yang telah memperkenalkan selangkah ke hadapan dengan beberapa naratif seperti naratif berkaitan dengan peranan guru yang dibangunkan kapasiti menerusi sokongan profesional dan juga latihan berstruktur untuk memastikan mereka boleh bertindak sebagai guru yang mempunyai kemahiran dalam pedagogi. Seterusnya, naratif kapasiti guru yang berkaitan dengan kemahiran yang akan membantu melaksanakan pedagogi PAK 21 yang berpusatkan murid untuk mencetuskan kecemerlangan dalam organisasi. Dan naratif yang ketiga berkaitan tentang sokongan pengurusan yang menerima pendekatan bottom up yang akan membentuk kepada fokus pembelajaran berasaskan perkembangan murid. Dengan ini didapati program TS25 ini akan berjaya melahirkan murid yang menjadi dari segi akhlaknya, dari segi berdikarinya, dari segi bermandirinya. Dalam submodul ini, pendedahan akan diberikan agar kepimpinan sekolah dapat menggerakkan pemimpin pertengahan. Ini akan meningkatkan kefahaman terhadap data sebagai asas untuk membawa penambahbaikan, dan modul ini juga akan memberi ruang kepada kepimpinan sekolah untuk membangunkan kapasiti guru menerusi pembangunan profesional yang berterusan. Sekian sahaja pendedahan saya berkaitan tentang imbasan modul 1 dan pengenalan modul 2. Selepas ini, tuan-tuan dan puan-puan akan diberikan kursus berkaitan dengan submodul yang lain yang disediakan dalam modul 2 ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat menjalani kursus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar, barisan penolong kanan, tuan-tuan dan puan-puan peserta kursus TS25 kohort 7. Baik tuan-tuan, hari ini saya akan memulakan pendedahan berkenaan dengan modul 2 dengan submodul 21, pengupayaan pemimpin pertengahan. Dalam slide 2, seterusnya ni kita akan lihat apa yang kita harapkan pada akhir sesi kursus ini daripada tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya, kita mengharapkan tuan-tuan dapat memahami peranan seorang pemimpin pertengahan. Yang keduanya, kita juga mengharapkan agar tuan-tuan dapat membina kemahiran dan cara mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, dapat menganalisis secara kritikal fungsi pencerapan dan kemahiran memberi maklum balas di sekolah. Dan yang keempat, mengenal pasti potensi dan mekanisme menyokong pembangunan profesionalisme guru. Dalam slide 3 ini pula, pelbagai definisi kepimpinan yang telah diberikan. Namun, di sini saya menyatakan bahawa kepimpinan bermaksud kebolehan individu mempengaruhi manusia ataupun individu di dalam
dan di luar organisasi untuk bekerja dan membantu ke arah mencapai matlamat yang diharapkan. Dalam slide 4 pula, modul ini akan menjelaskan tentang pemimpin pertengahan. Siapa sebenarnya pemimpin pertengahan? Pemimpin pertengahan sebenarnya terdiri daripada penolong-penolong kanan, guru-guru kanan dan kalau di sekolah rendah, ketua-ketua panitia. Dalam sekolah, pemimpin pertengahan merupakan pengupaya kepada kecemerlangan guru-guru. Ada besarnya pemimpin pertengahan ini mempunyai peranan yang amat penting dalam memacu PDP berkualiti di sekolah. Secara definisinya, pemimpin pertengahan ini merupakan adalah pengantara antara golongan pengurusan tertinggi dengan guru di bawah seliaan mereka. Dengan ini, mereka boleh bersama-sama untuk melaksanakan operasi di peringkat sekolah. Dalam slide 5, kita akan berbicara tentang pemimpin pertengahan dan yang akan merujuk kepada model-model kepimpinan pertengahan tertentu. Antara model yang dijadikan sandaran dan rujukan dalam modul ini ialah kerangka peranan strategik pemimpin pertengahan Floyd dan Woolbridge. Model ini menjelaskan tentang peranan pemimpin pertengahan menerusi 4 kuadran yang merujuk peranan pemimpin pertengahan secara berfokus dan bercapah kepada pemimpin atasan dan juga kepada guru. Dalam kuadran pertama, pemimpin pertengahan akan memberi fokus untuk mensintesis maklumat kepada pengurusan atasan. Contohnya, mereka akan mentafsirkan maklumat yang diperolehi dan disalurkan ke peringkat atasan. Antara maklumat-maklumatnya termasuklah keputusan peperiksaan, data murid, data pencapaian dan maklumat tentang guru. Manakala dalam kuadran kedua pula, secara bercapahnya, pemimpin pertengahan akan menjuarai alternatif dengan mengemukakan cadangan penyelesaian berasaskan kepada data dan mengubah suai konsep dan strategi pengurusan atasan. Manakala dalam kuadran ketiga, pemimpin pertengahan akan memberikan tumpuan ataupun fokus untuk menyatupadukan aktiviti subordinat ataupun guru dalam melaksanakan strategi. Manakala dalam kuadran yang keempat pula, pemimpin pertengahan akan memudahkan penyesuaian dengan menggalakkan semua ahli organisasi membuat inovasi dan kreatif untuk mencapai matlamat organisasi. Kemudian kita pergi pada slide 6. Baik, dalam slide 6 ini, kita dapati kerangka yang dibina oleh Floyd dan Woolbridge telah diadaptasi dan diubah suai kepada model pengurusan dan kepimpinan pemimpin pertengahan oleh IAB pada tahun 2016. Menerusi model ini, penekanan yang perlu diberikan keutamaan kepada pemimpin pertengahan ialah kompetensi yang berkaitan komunikasi. Menerusi kompetensi ini, pemimpin pertengahan akan memainkan peranan mereka menerusi komunikasi, memastikan agar maklumat-maklumat yang diperolehi daripada kepimpinan tertinggi akan sampai kepada guru-guru dengan kaedah yang mudah dan menarik. Manakala respon guru pula akan dibawa oleh pemimpin pertengahan kepada kepimpinan tertinggi. Begitulah keadaan sebaliknya berlaku berdasarkan kepada garisan yang berwarna biru dan merah yang terdapat dalam model ini. Baik. Pemimpin pertengahan mempunyai peranan yang penting dalam memastikan pelaksanaan instruksional di sekolah, khususnya dalam bidang ataupun aspek penyeliaan. SPI bilangan 4 1986 adalah mandat kepada pemimpin pertengahan untuk melaksanakan tanggungjawab menyelia guru-guru dalam panitia mata pelajaran di sekolah. Dalam slide ini dijelaskan bahawa kemahiran utama yang perlu dikuasai oleh pemimpin pertengahan ini ialah kemahiran mempengaruhi orang lain. Persoalannya, bagaimanakah pemimpin pertengahan boleh menguasai kemahiran ini?
Oleh itu, untuk menguasai kemahiran, mempengaruhi orang lain untuk sama-sama bekerja bagi mencapai matlamat organisasi, maka pemimpin pertengahan perlu mempamerkan ciri-ciri kepimpinan yang dihormati. Dalam konteks ini, pemimpin pertengahan boleh menggunakan 5 level of leadership oleh John C. Maxwell sebagai satu cara untuk meningkatkan keupayaan diri masing-masing. Mengikut the 5 level of leadership ini, pemimpin pertengahan perlu melalui beberapa tahap. Seperti tahap 1, tahap position, iaitu penggunaan kuasa untuk mendapatkan sokongan. Manakala tahap 2 pula ialah tahap permission, di mana penggunaan komunikasi yang baik akan membantu setiap pemimpin untuk mendapatkan sokongan. Manakala tahap 3 pula ialah tahap production, iaitu keupayaan kita untuk mencapai kejayaan akan menjadikan kita sebagai orang yang diteladani dan dicontohi serta disukai oleh guru-guru dan juga warga sekolah. Dan tahap 4, pupil development. Tahap ini melibatkan tahap kita dihormati kerana kita telah banyak melakukan perkara-perkara yang baik untuk mereka, seperti termasuklah seperti penggantian proses penggantian pemimpin-pemimpin yang baru. Manakala tahap 5 pula ialah tahap pinnacle, di mana sudah ada satu talent atau identiti sendiri yang menyebabkan pemimpin itu dihormati kerana ciri-ciri ini. Baik, rumusannya, sebagai pemimpin pertengahan, mereka perlu pastikan yang pertamanya bahawa mereka tidak mungkin akan sampai pada level 3 ataupun 4 tanpa melalui level 1 dan 2, iaitu dia akan meningkat secara bertahap. Yang keduanya, sebagai pemimpin pertengahan, mereka perlu menggunakan pendekatan berbeza kepada guru-guru dan juga subordinat yang berbeza. Contohnya, untuk guru-guru yang baru, kita menggunakan level 1 dan juga level 2, iaitu level kuasa dan juga komunikasi untuk menarik minat mereka. Manakala untuk guru-guru lama pula, mereka akan menggunakan level 3 dan juga level 4. Dan yang ketiga, pemimpin pertengahan perlu mewujudkan hubungan komunikasi yang baik dengan guru-guru dan subordinat kerana tanpa hubungan yang baik ini, pemimpin pertengahan mungkin akan tak mungkin akan capai level-level yang seterusnya. Justru itu, pemimpin pertengahan perlu menyediakan diri dalam usaha untuk menjadi seorang pemimpin yang berjaya, yang mana pemimpin pertengahan bukan sahaja berkaitan tentang posisi ataupun autoriti, tapi inilah peluang mereka untuk mempengaruhi orang lain untuk bekerja bersama-sama dengan mereka. Yang kedua, pemimpin pertengahan perlu memberikan penekanan kepada aspek komunikasi dan kepedulian dengan rakan-rakan sekerja. Yang ketiga, mereka sentiasa perlu bersedia untuk sentiasa membangunkan diri sendiri melalui program-program peningkatan profesionalisme. Dan yang keempat, menjadi individu yang boleh dijadikan teladan. Dan yang kelima, bersedia untuk bekerja secara sepasukan. Tuan-tuan dan puan-puan dan semua, pemimpin pertengahan juga akan bertindak sebagai pemimpin 360 darjah. Dalam kepimpinan 360 darjah ini terdapat 3 peringkat. Peringkat yang pertama ialah peringkat prinsip lead up. Dalam prinsip lead up ini, pemimpin pertengahan memimpin dan memenangi pegawai-pegawai atasan dengan cara menggembirakan hati mereka. Kemudian memberikan idea-idea yang terkini dan sering meraihkan ketua-ketua mereka. Manakala prinsip yang kedua ialah prinsip lead across. Di mana dalam prinsip lead across ini, mereka akan memimpin dan memenangi hati rakan sekerja dan juga rakan sejawatan kerana mereka ini satu level, perlu diberikan perhatian yang sama rata. Manakala yang ketiga, prinsip lead down, yang mana dalam konsep prinsip lead down ini, pemimpin pertengahan memimpin dan memenangi pegawai-pegawai bawahan. Dalam konteks ini, pemimpin pertengahan merupakan role model kepada golongan subordinate. Rumusannya,
Pemimpin pertengahan sebagai pemimpin 360 darjah ini bererti mereka ini bersifat pemimpin yang serba boleh. Kerana mereka berpengaruh kepada ketua, berpengaruh kepada rakan sebaya dan berpengaruh kepada rakan-rakan guru di sekolah. Jelasnya peranan pemimpin pertengahan amat penting di sekolah. Mengikut Maxwell, 99% proses kepimpinan berlaku di peringkat pertengahan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita berusaha untuk memastikan kejayaan pelaksanaan program PS25 ini, peranan pemimpin pertengahan di sekolah perlu dimaksimumkan. Jika pemimpin pertengahan dapat melahirkan idea-idea yang kreatif dan inovatif, maka pemimpin pertengahan akan dapat bekerjasama dengan rakan sejawatan dan dapat mengajak warga guru untuk bekerja bersama-sama dengan mereka. Pastinya, kepimpinan sekolah tidak akan ada masalah untuk melaksanakan program PS25 dengan berkesan. Seterusnya, idea utama dalam usaha kita menggerakkan pemimpin pertengahan untuk menjayakan program TS25 ini ialah menggerakkan proses PDP di sekolah. Oleh itu, dalam kita menggerakkan proses PDP ini, proses pencerapan dan pemberian maklum balas perlu diberikan perhatian. Proses ini akan menjadi lebih efektif jika pemimpin sekolah memberikan fokus kepada pembangunan profesional ataupun proses penambahbaikan. Keadaan ini boleh dilihat menerusi proses pencerapan menggunakan standard 4. Data daripada standard 4 boleh dianalisis, boleh diinterpretasi dan dilakukan proses penambahbaikan untuk meningkatkan prestasi PDP guru-guru. Ini adalah sebahagian daripada peranan pemimpin pertengahan yang jadi indikator kepada kepimpinan instruksional di sekolah. Sesungguhnya, dalam kepimpinan instruksional, penyeliaan dan pencerapan merupakan satu elemen yang amat penting. Pencerapan bermaksud penyeliaan bagi proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Maka oleh itu, penyeliaan harus membawa perubahan yang positif kepada tingkah laku guru untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran murid. Sebagai contoh, menerusi penggunaan standard 4, proses pencerapan akan membantu guru untuk mengenal pasti kekuatan atau kelemahan mereka dalam PDPC. Sama ada dari aspek 4.11 iaitu perancangannya, 4.21 pengawalan bilik darjahnya, 4.31 proses bimbingannya, 4.41 proses dorongan sama ada dorongan minda maupun dorongan emosi dan juga 4.51 iaitu proses menilai untuk mengesan tahap penguasaan murid. Tuan-tuan dan puan-puan, pelaksanaan pencerapan merupakan satu proses yang wajib dilaksanakan berasaskan kepada mandat yang diberikan melalui SPI bilangan 3 1987 yang bertarikh 11 November 1987. Yang mana melalui mandat ini, pengetua dan guru besar akan melaksanakan penyeliaan di dalam bilik darjah secara rapi dan sistematik untuk memastikan kejayaan pelaksanaan kurikulum di sekolah mereka. Dalam pencerapan, terdapat beberapa fokus yang perlu diberikan perhatian. Yang pertamanya, berkaitan dengan kompetensi guru. Yang mana dalam kompetensi guru, tahap keberkesanan guru dan dalam pengetahuan dan juga kemahiran berkaitan dengan proses PDP perlu diberikan perhatian. Yang kedua, sistem penyampaian, iaitu berkaitan tentang elemen-elemen dalam sistem penyampaian yang terdiri daripada set induksi, penyampaian, isi kandungan, teknik penyoalan, pengukuhan dan penutupan. Ini semua berkaitan dengan aspek 4.11 sehinggalah aspek 4.551. Manakala yang ketiga pula ialah aktiviti kelas yang mana merujuk kepada segala aktiviti pembelajaran yang melibatkan murid yang boleh digambarkan melalui aspek 4.6.1. Merujuk kepada standard 4,
item pencerapan melibatkan 3 bahagian. Iaitu yang pertamanya sebelum pencerapan. Yang mana setiap guru mesti membuat persediaan sebelum PDP. Ada 3 item yang berkaitan tentang pencerapan ini. Manakala yang kedua ialah semasa, iaitu pencerapan yang dilihat semasa proses PDP. Ada 15 item yang diberikan perhatian dan ini merupakan satu keadaan ataupun satu suasana yang perlu diberikan perhatian yang lebih khusus, iaitu proses semasa. Manakala yang ketiga, selepas proses PDP dilaksanakan, terdapat 4 item dalam instrumen pencerapan. Baik, proses-proses ini akan dijelaskan dengan lebih terperinci semasa tuan-tuan melalui model 3, iaitu model yang berkaitan dengan tajuk menerajui pembelajaran. Baik, berdasarkan pengalaman tuan-tuan dan puan-puan dalam aktiviti tuan-tuan boleh membuat aktiviti dalam kumpulan di sekolah masing-masing kelak. Aktiviti-aktiviti berkaitan dengan apakah pendapat anda tentang pencerapan yang dilaksanakan di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan boleh huraikan sama ada dapatan itu dapatan yang berkaitan dengan cemerlang, pencapaian yang baik ataupun pencapaian sederhana ataupun pencapaian yang tidak memuaskan. So ini adalah bertujuan untuk melihat standard pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru-guru kita dan ini juga akan membantu kita untuk melihat tindak ikut bagi tingkatkan kualiti PDP guru-guru kita. Justru dapatan pendapatan pencerapan ini juga boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk merancang pembangunan profesionalisme guru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mengekalkan kualiti guru dan peranan kepimpinan mereka dalam bilik darjah. Dapatan daripada analisis pencerapan akan menghasilkan pelbagai isu yang jadi halangan kepada keberkesanan dan juga kecemerlangan guru-guru dalam proses PDP dan kepimpinan mereka. Dalam slide ini, tuan-tuan boleh ataupun tuan-tuan diminta untuk melaksanakan aktiviti kumpulan. Tuan-tuan boleh memilih mana-mana isu berdasar kepada analisis ini. Kemudian kenal pasti apakah punca masalahnya dan bagaimana pula tuan-tuan dapat menyelesaikan isu atau masalah tersebut dan berikan cadangan untuk tindakan sokongan yang boleh dilaksanakan secara individu ataupun berpasukan untuk meningkatkan prestasi pemimpin pertengahan masing-masing. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan juga diminta menyediakan satu pelan tindakan iaitu berkaitan bagaimanakah kita nak mengenal pasti potensi dan keperluan guru dan pemimpin pertengahan untuk dibangunkan. Seterusnya, apakah proses dan sistem yang wujud di sekolah untuk membangunkan prestasi guru. Dan yang ketiga, kongsikan kejayaan dan cabaran. Rumusannya, pemimpin pertengahan sebenarnya merupakan satu kelompok yang penting dalam usaha untuk menggerakkan warga sekolah bagi memastikan program TS25 dilaksanakan. Oleh itu, pemimpin pertengahan harus ada yang pertamanya keyakinan diri untuk mempengaruhi orang lain dan seperti rakan-rakan sejawat dan juga guru. Yang keduanya, kemahiran berkomunikasi untuk menjadi orang tengah yang berkesan antara pemimpin sekolah dan warga guru di sekolah. Dengan ini, tuan-tuan dan puan-puan, tamatlah penjelasan saya berkaitan dengan sub-modul 2.1 iaitu berkaitan dengan pengupayaan pemimpin pertengahan. Diharap tuan-tuan selaku pengetua guru besar dapat melaksanakan peranan tuan-tuan sebagai peneraju, sebagai pendorong, sebagai pembimbing kepada pemimpin pertengahan di sekolah masing-masing. Sebarang kekurangan sepanjang sesi ini saya mohon ampun dan maaf. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan akan didedahkan dengan submodul 2.2 oleh Puan Rohaida Abu Hairi dalam sesi yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih kepada Tuan Haji Azali bin Atan, SI Partners Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi atas penyampaian submodul 2.0 dan 2.1 tadi.